Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Masa Bayu ingin menyambung lagi ruang berdiskusi, berbicara dari sudut pemikiran rasional, dari pernyataan-pernyataan yang membawa kita kepada keberkatan, ukhuwah sesama kita, bukan saling ingin kita menunjuk siapa yang paling benar, tetapi membawa semua dan diri kita, saya khususnya, ke jalan yang benar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siratul Mustaqim. Jadi hari ini saya nak sambung tentang persoalan pemikiran rasional dan pemikiran nafsu. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan daripada banyak video-video saya yang sebelum ni, bercerita tentang practicality ini bukan pada bicara semata-mata, bukan kita bercakap saja, tapi kita kena ada pelaksanaan dia. Jadi saya dah bercakap dalam dua sesi yang sebelum ini, video yang sebelum ini, tentang apa itu pemikiran rasional dan apa itu pemikiran nafsu. Jadi saya nak tekankan di sini hari ini lebih kepada pemikiran rasional terlebih dahulu. InsyaAllah pada video yang akan datang, sambungan, saya akan jelaskan pula apakah itu pemikiran nafsu secara teknikalnya, secara tersusun, supaya kita mudah faham dan sama-sama kita dapat menggali lebih banyak lagi perkara-perkara yang akan dapat kita guna pakai dalam kehidupan kita yang serba-serbi, penuh dengan kekeliruan dan kekacauan-kekacauan yang sebenarnya ingin kita elakkan. Jadi hari ini saya akan sambung kepada persoalan pemikiran rasional. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video yang sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia berkait tentang membawa diri kita di akhir zaman, bercerita tentang Imam Mahdi Al-Mahdi yang akan meletakkan posisi bagi kita sama ada akhirnya nanti kita menjadi pembantu kepada beliau, penolong kepada beliau, ataupun kita menjadi musuh kepada beliau tanpa kita sedari. Persoalannya di sini, sebagaimana yang telah saya nyatakan, pentingnya pemikiran rasional ini kerana ia adalah proses untuk kita mengenal, untuk kita membuat tabayun, kita menyaksikan. Penyaksian itu bukan pada faktor diberitahu sahaja ataupun dalam satu perbincangan yang ramai, maka pihak yang majoriti, yang ramai itu meyakini, lalu kita kena terima. Bukan itu caranya. Tetapi dalam proses pemikiran rasional ataupun yang saya sebut perinol adalah proses empirical. Perlu ada prosedur dia, kena ada syarat dia, kena ada hukum dia dan berbagai-bagai lagi proses-proses prosedur untuk kita lakukan apa juga keputusan dan tindakan. Jadi cuba kita ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masak, kita kena ada resepi dia. Kita tak boleh terus letak sesuatu itu tanpa tertib dia, tanpa ada resepinya. Jadi kita perlukan resepi untuk kita masak. Kita nak jahit baju, juga ada kaedahnya, ada tekniknya yang perlu kita fahami. Dan kita nak memandu kereta, ada prosedur dia, ada caranya, hukumnya, prinsipnya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kerana jika kita tidak tahu apakah hukum-hukum yang perlu kita ikuti ataupun kita pegang dalam proses, contohnya memandu kereta, maka kita akan membahayakan diri kita dan kita akan membahayakan sekeliling kita. Kita telah dimaklumkan ada warna pada lampu isyarat 3, warna hijau, warna merah dan warna kuning. Lalu kita diberitahu warna merah itu berhenti, warna hijau itu berjalan, warna kuning itu bersedia untuk kita berhenti. Jadi semua adalah hukum-hukum, syarat-syarat yang perlu wujud dalam setiap keadaan
kehidupan kita di atas muka bumi. Artinya aturan. Maka di situ dah datangnya aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita yang disebut hukum. Hukum-hukum. Daripada hukum itu tadilah kita akan melaksanakan kehidupan kita, ad-din kita itu tadi, dan ia harus landasannya jelas, iaitu sebagaimana yang telah ditunjukkan, diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, sunnahnya. Daripada manakah itu berlaku? Daripada apa yang telah disampaikan kepada beliau, iaitu Al-Quran. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran rasional bukanlah sesuatu atas perkara setempat ataupun hanya pada perkara-perkara yang khusus sahaja. Tetapi pemikiran rasional adalah proses, adalah ketetapan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi, dan daripada situ kita akan mula mengenal proses pengenalan diri kita, mengenal siapakah di sekeliling kita, mengenal apakah yang ada di hadapan kita, dan lebih-lebih lagi mengenal siapakah pencipta kita. Mungkin cara saya bercakap ini berbeza, ya. Mungkin tak sama, Pal tak bercakap pun, keluar ayat Quran, tak ada cerita pun, dalil sana, dalil sini. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan fahamkan, perhalusikan apa yang saya sampaikan, sebenarnya semua itu saya gali dan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan daripada Al-Quran. Saya mempraktikkannya, saya bukan membacakannya. Jadi ini harus diperhalusi lagi, difahamkan lagi mesej yang cuba saya sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya katakan tadi, kehidupan kita ada aturan. Apabila kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita wajib mengikut rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islamnya, rukun imannya, dan kita kena melakukan apa juga keimanan yang telah kita pegang, rukun yang kita terima. Maka tidak boleh sesuka hati kita nak melakukan sesuatu kerana ada aturan. Setiap sesuatu yang dijadikan kepada kita itu ada hitungannya. Pergerakan langit, siang dan malam, planet-planet dan sebagainya, masing-masing ada aturan yang perlu diikuti. Tubuh badan kita, ya, darah yang berjalan, ada jantung, ada paru-paru, ada liver, ada mata, telinga, masing-masing ada hitungan dan hukum dia masing-masing, ada peraturan dia masing-masing. Maka inilah pentingnya untuk kita memahami otak ni kita yang miliki, yang Allah berikan kepada kita, juga ada aturan yang perlu kita fahami. Tangan yang kita miliki ada aturan yang perlu kita fahami. Bagaimanakah cara menggunakannya, kaki kita, bagaimanakah kita melangkah dan sebagainya. Maka inilah yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, iaitu berkaitan tentang perenol, pemikiran rasional. Untuk apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan pun dah bertanya dengan saya, di mana Imam Mahdi, Pal? Bilakah kita bertemu dengan dia? Inilah caranya yang mampu saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berjalan. Bukan tunjuk alamat dekat mana, bukan tunjuk dekat bangunan sana, dekat negara sana, negara sini, tetapi ingin menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ianya ada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenal siapakah Imam Mahdi, di manakah dia. Maka inilah yang ingin saya kongsikan. Jadi kepada yang komen dalam video-video yang saya letakkan itu dengan bercerita ada Ahmadi tak silap saya, ada juga kisah-kisah mimpi dan sebagainya. Secara jelas saya tidak mahu meletakkan apa juga pernyataan anda salah, saya betul, saya betul, anda salah, anda betul, saya salah. Kerana kita mencari titik pertemuan yang menghimpunkan kita kepada kebenaran. Maka kita buka diri kita untuk berfikir. Inilah pentingnya berfikir. Berfikir itu bukan dengan membawa nafsu kita, perenol dengan berpandukan Al-Quran. Jadi bila dah disebutkan pentingnya pemikiran, pentingnya nak berfikir, maka datang satu persoalan.
apa cara ni? Macam mana kita nak tahu berfikir ni ada pula caranya? Ataupun otak tu automatik terus berfikir ke? Atau terus dia melakukan apa yang dia lakukan tu tanpa ada sekatan ke? Atau apa sebenarnya mekanisme architecture yang ada pada otak manusia yang Allah beri? Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jelaskan di sini fikir ada dua kategorinya. Saya dah jelaskan semalam, hari ini saya perincikan lagi. Dua kategori fikir. Kalau nak catat tu boleh catatlah. Pertama, pemikiran rasional. Kategori yang pertama. Kategori yang kedua, pemikiran nafsu. Okey, faham ya? InsyaAllah nanti kita ada masa kita akan perhalusikan lagi. Kerana ini adalah ilmu yang meletakkan proses kehidupan yang telah saya kupas daripada Al-Quran dan telah digunakan untuk proses mengajar pelajar-pelajar saya di pusat ilmu yang saya bangunkan. InsyaAllah ke depan mungkin lebih besar lagi, dengan rezeki mungkin lebih ramai pelajar-pelajar yang dapat saya ambil untuk kita menggali rahsia Al-Quran dengan lebih jauh tentang sains dalam Al-Quran, tentang tauhid dalam Al-Quran dan menghubungkan kita sesama makhluk kepada satu titik yang sama, iaitu kembalikan kita, submission kita itu kepada Allah. Jadi berbalik kepada yang tadi, dua bahagian kategori. Satu, pemikiran rasional. Yang kedua, pemikiran nafsu. Satu namanya perinol, satu lagi ni perinaf. Pemikiran naf tu nafsu, perinol rasional. Okey, faham ya? Mudah nak faham ya? Okey, hari ni kita fokus pada apa itu perinol. Macam mana kita nak tahu? Bila kita dah tahu, macam saya katakan tadi, ada aturan dia, baru dapat kita lakukan proses tu tadi. Okey, sedia tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tak dapat catat sekarang, dengar dulu, lepas ni boleh ulang balik, catatlah apa yang boleh dicatat. Lepas tu mungkin kita boleh berbincang dalam komen-komen kita nanti. Mana yang boleh saya mampu jawab, saya jawab. Kerana minta maaf, saya tak putus bekerja sebenarnya. Saya tak berhenti menulis sebenarnya, menulis buku. Saya menulis buku-buku yang ilmiah, buku sains yang berkait tentang Al-Quran, yang menjadi silibus kepada student-student di ICNS. ICNS ni adalah International Center for Natural Science yang saya tubuhkan, yang saya bangunkan, yang tidak ada hubungan langsung dengan sains barat ya. Itu adalah sains Al-Quran, insyaAllah. Tapi belumlah terlalu besar, masih dalam keadaan yang masih kecil. Adalah beberapa orang student yang telah saya ambil daripada peringkat degree sampai pada PhD. Jadi dia sebenarnya satu silibus yang lengkap ya, bukannya sekadar teori nak bercakap sesuatu perkara, tidak. Saya dah siapkan tu semua dan kita ada buku-buku dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu buku-buku yang telah saya bangunkan, bolehlah pergi ke bahagian buku digital yang saya juga bangunkan. Jadi saya tak nak cerita tentang begitu seolah-olah saya nak menjual buku, tapi saya nak beritahu bahawa setiap yang saya lakukan, kerja yang saya lakukan itu saya siapkan juga. Ada dokumentasinya, ada catatannya, bukan untuk dibincangkan saja, bercakap saja, tapi saya buat buku, daftar ISBN, ya, dapatkan kelulusan dan sebagainya, supaya buku itu buku yang formal, buku yang mempunyai kredibel dia, ataupun istilah lain boleh diterima pakai untuk kajian-kajian ilmiah. Okey, minta maaf tersasul sikit ke depan nak bercerita pasal benda ni untuk memberikan tuan-tuan dan puan-puan kefahaman bahawa kita berbicara tentang perkara yang jelas, bukan sekadar membicarakan satu titik, kita membicarakan satu benda yang teknikal. Maka balik kepada hari ini, saya nak membicarakan tentang subjek perinol ataupun subjek pemikiran rasional. Kenapa? Kerana ia akan membawa kita kepada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, dan hubungan kita dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi yang sebenarnya kita ingin bertemu dan kita ingin menjadi penolongnya, tetapi kita nak dapatkan laluan itu terlalu banyak perbezaan-perbezaan pandangan. Jadi hari ini biarlah masa Bayu berikan satu lagi alternatif ya. Saya tak kata yang lain tu tak betul dan sebagainya, fikirlah nanti ya. Dah dapat perinol nanti boleh berfikir.
Jadi pada Farinol ni, pertama ada hukum. Okay? Jadi setiap sesuatu tu, hukum dia mesti wujud. Dia tak boleh tidak ada hukum. Maka hukum Farinol adalah akal, ya, campur Al-Quran. Ini adalah hukum dia. Tak boleh tidak. Asal berfikir saja kena rujuk Al-Quran. Maka itu adalah hukum yang perlu kita faham, yang perlu kita pegang di dalam persoalan Farinol. Ini yang pertama. Jadi kalau tak ada yang ini, tak dapatlah kita nak lakukan proses Farinol. Selepas hukum tu, apa lagi? Ada 4 rukun dia, ataupun dalam istilah saya sebut sifat dia lah, ya. Ada 4 sifat Farinol yang perlu kita fahami. Apakah sifat Farinol yang 4 ni tadi? Pertama, benar. Yang kedua, amanah, ya. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, kebijaksanaan, bijaksana. Maka inilah 4 sifat Farinol. Macam pernah dengar kan tuan-tuan dan puan-puan? Benarlah. Itulah sifat Rasulullah SAW. Maka sebab itulah saya dah jelaskan daripada awal, kita nak berhubung dengan Rasulullah, kita kena faham, mengenal Rasulullah, mengenal sifat dia. Maka dalam pemikiran rasional ada 4 sifat yang kita kena faham, iaitu benar, ya, yang pertama, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan keempat adalah bijaksana, fatonah. Jadi dah mudah faham kan? Jadi orang yang Farinol ni orang yang membenarkan. Benar orangnya, sentiasa dalam keadaan benar. Apa yang datang pada dia, dia lihat yang baik, dia tidak lihat yang buruk. Dalam arti kata lain, tengok benda tu macam benda yang tak baik lah Tuan Pal, ya? Tetapi dia melihat apakah hikmah di sebalik apa yang dilihat, yang kalau dilihat dengan cara biasa, kalau akal tanpa Al-Quran, kita katakan itu satu yang musibah ataupun kesusahan. Tetapi mereka yang berpegang kepada Farinol akan menyatakan apa juga kesusahan yang datang kepada kita, pasti ada hikmahnya, membenarkan bahawa setiap sesuatu itu berlaku, tidak ia datang dengan sia-sia. Kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh faham? Jadi itu benar, dan begitu juga dengan amanah, begitu juga dengan tabligh dan juga fatanah. Ini kita akan perhalusikan lagi. Itu adalah 4 sifat Farinol. Dan apa lagi? Dan yang ada lagi yang kita katakan 4, ya, proses 4 proses Farinol. Apa dia 4 proses Farinol? Pertama, akal, ya, akal. Berarti kita gunakan akal, kita tak digunakan nafsu. Akal yang mula-mula dahulu. Selepas akal datang yang nombor 2. Apakah yang nombor 2? Fikir. Maka berfikir itu menggunakan akal, bukan berfikir itu menggunakan hati. Jadi minta maaf kalau siapa-siapa yang menonton video ini mungkin akan tersentap sedikit, kerana di kalangan orang-orang timur, ya, ini kajian, ya, bukan saya bercakap, ya, kajian-kajian yang telah diperolehi dalam usaha saya berpuluh tahun. Ada perbezaan konsep yang saya masukkan, konsep bukan salah, ya, perbezaan konsep yang ada di sebelah timur dan konsep pemikiran di sebelah barat, ya, negara-negara barat lah dan negara timur. Jadi dalam proses yang saya katakan tadi, ada 4 proses. Pertama, akal. Yang kedua, fikir. Maka berfikir itu nombor 2. Dia mesti menggunakan akal. Saya belum masuk lagi yang ketiga, ya. Saya cuma yang 2 dulu. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan cerita perbezaan di antara timur dengan barat, kerana kalau kita lihat dalam konsep di sebelah timur, orang-orang timur, ya, macam kita ni semua orang timur lah, daripada Timur Tengah kan sampai Asia Tengah, Asia lah senang kita, Asia ni semua kita bercerita tentang hati dan fikir. Ini beza dia. Tetapi dalam konsep Farinol, akal, fikir. Maka itu yang berlaku, proses akal dan fikir terlebih dahulu. Tapi dalam konsep kita di sebelah timur menyatakan bahawa kita kena mulakan dengan hati
untuk berfikir. Okay? Jadi saya jangan salah faham ya, saya hanya memberitahu konsep itu perbezaan. Tetapi di sebelah barat, mereka lebih bercerita tentang konsep pemikiran menggunakan akal. Sebab itu di sebelah barat, mereka itu lebih kepada technical. Mereka itu lebih adaptasi kepada teknik, kepada sains. Tetapi mereka tak bawa diri mereka kepada jiwa, kepada hati, ataupun dalam konsep spiritual. Sebab itu di sebelah barat, orang-orang barat penuh di sini, kosong di sini. Faham ya? Penuh di sini, kosong di sini. Sebab itu kita lihat kebanyakan orang-orang barat, dia akan berjalan, dia datang ke sebelah timur. Kenapa? Dia nak mencari yang kosong di sini. Kerana dia menggunakan sini, dia tak gunakan sini. Manakala di sebelah timur pula lain ceritanya. Kita penuh di sini, kosong di sini. Okay? Jadi sebab itu kemajuan teknikal akhirnya kita tidak mampu kerana intellectual itu tidak wujud. Kerana kita berfikir menggunakan hati, maka di situ datangnya nafsu, emosi yang mengawal. Itu yang saya katakan pemikiran nafsu. Yang ini saya akan sentuh ke depan ya, selepas ini insyaAllah. Tapi saya nak tekankan sebagai satu perbandingan supaya mudah difahami. Jadi di sebelah barat mereka orang-orang teknik. Sebab tu kita tengok hari ini, dunia hari ini, kemajuan teknologi, pembangunan teknologi itu berpusat di sebelah barat. Tetapi bila bercerita tentang kerohanian, bercerita tentang jiwa, ketuhanan, keagamaan, ada di sebelah timur. Contohnya, kita bukan bercerita tentang orang Islam saja. Contohnya orang-orang Buddha, orang-orang India contohnya adalah cukup dekat dengan kisah-kisah keagamaan, ketuhanan dan sebagainya, jiwa dekat situ. Jadi adakah saya bercerita tentang kesalahan? Ini teknikal ya tuan-tuan dan puan-puan, ilmiah. Kita berbicara dari segi sudut akademiknya dan segi ilmiahnya. Maka Perinol bila sebut proses, pertama akal, kedua fikir. Fikir dengan menggunakan akal. Okay, itu yang saya katakan tadi. Saya tambah sikit je lagi ya, tak nak menyentuh terlalu jauh, nanti ada yang keliru, ada salah faham. Al-Ghazali menyatakan hati, dan apabila sampai kepada Ar-Razi, dia menyatakan akal. Inilah perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kaji, boleh lihat banyak artikel, jurnal tentang kisah perbezaan antara dua proses berfikir timur dan barat. Saya tak nak sentuh di situ secara dalam. Tak silap saya ada buat video tentang perkara ni, boleh tengoklah. Saya tak ingatlah video saya dah banyak yang ada sebelum-sebelum ni tentang di antara Ar-Razi dan juga Imam Al-Ghazali. So ada dia punya konsep pemikiran yang saya terangkan tadi itu. Tuan-tuan dan puan-puan buatlah research sendiri, buat kajian sendiri. Okey, itu yang nombor 2, iaitu akal dan fikir. Masuk perkara yang ketiga adalah ikhtiar. Proses yang ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Setelah kita ada akal, maka kita dah ada berfikir kita ikhtiar. Maka ikhtiar itu adalah apa yang ada pada panca indera kita ini. Berjalan ke, pergi tengok ke, pergi mendengar ke, kita membau ke dan sebagainya. Itu ikhtiarnya dulu. Itu nombor 3. Yang keempat, proses Perinol adalah usaha. Maksudnya apa di situ? Usaha tadi itu, maka kita usahakanlah. Kalau kita nak bercucuk tanam, kita nak bertani, maka kita dah carilah cangkulnya, di mana kawasan nak tebang dan sebagainya. Okay. 4 proses itu wujud dan akhirnya dapatlah hasil. Jadi ada dia punya proses. Kita tak boleh terus melompat proses nombor 2, proses 3. Dia mula dengan proses yang pertama, gunakan akal, kemudian fikir dengan akal, ikhtiar dengan apa yang telah difikirkan, usaha apa yang telah diikhtiarkan. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Jangan cuba rujuk mana-mana buku, mana-mana kitab, tak jumpa. Ini asal bahyu yang susun ya dalam sudut ilmu alam teologi. Okay, jangan cari kat mana ni istilah-istilah ada proses fikir dan sebagainya. Memang tak ada, tapi dalam Al-Quran ada. Okay, jadi mana sini bukan masa Bayu membina sendiri satu teori, suatu cabang ilmu. Tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya menyusun semula apa yang ada di dalam Al-Quran, dan saya namakan ilmu ini alam teologi. Jadi semua bertanya juga, ramai yang bertanya waktu saya balik ke Malaysia dulu. Pak Lah sendiri bertanya dengan saya, okay, berhadapan di rumahnya di Seri Perdana.
bertanya dengan saya, Prof, saya nak tanya boleh tak? Jangan duduk lagi. Masa tengah berdiri, saya pergi ke rumah beliau lah. Selepas pertemuan di pejabatnya, dia jemput saya, saya datang ke rumah nak sambung berbicara. Jadi saya pergi ke rumah dia lah. Tak balik lagi. Dah lah berbincang dengan pejabat dia sampai pukul 5.30, dekat pukul 6 petang dia nak jumpa lagi selepas maghrib katanya. Jadi saya tunggulah dekat Masjid Merah tu, tunggu. Kemudian datanglah pegawai daripada JPM bawa saya ke Seri Perdana, bertemu balik dengan Pak Lah. Ini masa Pak Lah jadi Perdana Menteri ya. Kemudian apa yang berlaku, masuk dalam bilik apa namanya, adalah bilik khas dalam ruang tu. Saya tak pernah masuk Seri Perdana. Alhamdulillah, dari sudut ilmu saya berpeluang dibawa masuk dalam tu. Jadi bukan saya yang masuk, ilmu yang saya miliki itu menjadi wadah untuk saya dapat berada dalam Seri Perdana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka ilmu itu ada derajatnya. Jadi di situ tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya katakan tadi, bila Pak Allah sampai, saya duduk, lepas tu sampai bangunlah. Saya adalah duduk dengan sahabat saya seorang, dengan seorang apa namanya, Datuk Ahmad Nazri lah, yang merupakan pegawai beliau. Jadi dia tak bagi saya duduk, dia tanya soalan. Prof, nak tanya boleh? Ya Pak Lah. Mana dapat ilmu ni? Jadi macam itulah lebih kurang ni. Tak boleh nak cerita banyak-banyak. Adik, mana datang ilmu ni sampai sebut nama alam teologi? Jadi macam saya katakan tadi tu, proses tu ada akal, fikir, tiap usaha, semua tu adalah dalam ilmu yang saya halusi, yang saya kaji daripada Quran, yang saya namakan alam teologi. Maka alam teologi itu ada dua maksud dia. Alam, universe, alam, sekalian alam. Teologi itu maksudnya ilmu. Jadi ilmu alam. Itulah masuk alam teologi. Jadi jangan salah faham ya, ini macam Scientology ke, bukan ya. Alam teologi saya ambil pun daripada bahasa Al-Quran. Di manakah bahasa Al-Quran yang saya ambil? Daripada surah yang pertama di dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya. Surah yang pertama dalam Al-Quran selepas surah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah itu ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu permulaan dia. Tapi permulaan ayat itu adalah Alif, Lam dan Mim. Kalau kita baca, kita sebut Alif, Lam, Mim. Tetapi saya gabungkan Alif, Lam dan Mim menjadi Alam. Jadi supaya yang ini declaration saya lah, supaya semua dah faham. Tanya Pal Masa Bayu, mana datang nama alam teologi? Itu adalah daripada huruf yang pertama di dalam Al-Quran. Maka ilmu alam teologi adalah ilmu Al-Quran. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Saya terpaksa nak celah-celah sikit lah supaya kita dapat masukkan sedikit sebanyak sejarah-sejarah proses pemikiran saya ni, macam mana dia jadi macam tu, supaya dapat kita menafaham sama-sama. Baiklah, apa yang berlaku selepas tu? Selepas 4 proses, dia ada dipanggil aturan. Aturan ini adalah nilai yang ada di dalam Perinol. Ya, tadi saya dah sebut hukum, saya dah sebut sifat, saya dah sebut proses, ada 4. Hukum 1 saja, akal campur Al-Quran. Bila saya sebut sifat, ada 4 tadi, sifat Rasulullah SAW. Faham ya? Proses ada 4, akal, fikir, ikhtiar, usaha. Dapat? Ya, ataupun perlu saya perlahankan lagi? Ya. Okey, saya cuba perlahankan sikit lagi nada saya, tempo saya. Jadi yang keempatnya adalah nilai. Nilai Perinol. Maka nilai Perinol ni disebut 7 nilai tetap. 7 nilai tetap Perinol. Apakah maksud 7 nilai tetap Perinol? Inilah aturan yang perlu dimiliki untuk kita berada pada ruang yang dinamakan rasional. Jadi
ada aturan dia, ada nilai, ada macam kita masak lah, semua kan ada value dia, ada nilai dia, ada kadar dia kan, berapa banyak masuk api, berapa lama nak masak dan sebagainya. Maka nak jadi orang yang practical, sistematik, yang rasional, kena ada caranya. Ya, kalau kita nak main bola, ya, takkan terus-terus main bola masuk padang, kita kena ada dia punya kaedah latihan dia macam mana. Jadi dalam proses otak manusia, pemikiran manusia juga ada aturannya, dah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan ditunjukkan oleh beliau dalam pelaksanaan hidup dia. Itu yang dikatakan sunnah. Maka sebab itu awal-awal saya jelaskan berulang-ulang kali, saya katakan berfikirlah, berfikir secara rasional. Kenapa? Itulah sifat Rasulullah. Dah jelas, sifat Perinol adalah sifat Rasulullah. Jadi nilai dia macam mana pula? Ada 7 nilai yang disebut 7 nilai tetap. Apakah 7 nilai tetap? Dia mengikut turutan daripada nombor 1 sampai nombor 7. Tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan perkara ini. Tak boleh tidak, tak boleh melompat masuk yang nombor 3 terus, atau nombor 2, atau masuk nombor 4. Tak boleh. Kena ikut turutan nilai. Okey, perlahan ya saya sebut ni ya. Pertama adalah penerimaan, acceptance. Itu nombor 1. Maksudnya apa? Terima dulu. Apa yang datang kepada kita, terimalah dulu. Ya. Jadi terima ni juga ada dia punya aturan. Itu saya tak nak sentuh lagi. Kita ambil yang basic dulu ya. Sebab ini ilmu sosial, ilmu psikologi luas. Ya, buku ni pun dekat berpuluh buku lah, kita nak catatkan pun terlalu banyak. Saya ambil yang asas je dulu, sama-sama kita gali. Okay. Ini dia punya prinsipnya dulu. Maka yang pertama, tujuan yang tetap adalah terima, penerimaan. Jangan ada penolakan. Ya, sebab bila kita hadapi masalah, terimalah masalah itu. Dan kita ambil jalan berfikir, cari jalan macam mana kita nak selesaikan masalah. Kalau kita terus tolak, masalah itu tidak akan pernah pergi daripada kita. Kita kena hadapi masalah itu, kita selesaikan masalah itu. Sebab itulah asas yang pertama antara kita dan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, adalah terima. Aku terima nikahnya sekian, sekian, terima. Maka kita selalu menyebut aku terima. Dan bila kita ingin mengucapkan penghargaan ataupun rasa apa namanya tu, senang dengan seseorang, kita sebut terima kasihku, terima kasih. Jadi perkataan terima ini permulaan kepada 7 nilai tetap. Dia lebih perinci ni sebenarnya. Untuk bercerita tentang penerimaan ni ada hukum dia, penerimaan dan sebagainya, tapi saya sentuh yang asas dulu ya. Selepas terima, maka datanglah yang nombor 2. Nombor 2 itu adalah pelaksanaan. Itu dah terima, kita buat tak? Apa yang kita terima? Bila terima itu kita beriman. Bila kita beriman, adakah kita beramal dengan apa yang kita imani? Ini nombor 2. Berarti kita laksanakan atas apa yang kita terima. Masalahnya, apabila kita terima, tapi kita tak laksanakan dengan sebagaimana yang sepatutnya berdasarkan kepada Al-Quran. Ataupun kita terima, tetapi kita laksanakan dengan mengikut nafsu kita. Ini akan saya bincangkan lebih perinci ke depan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini teknikal sedikit, tapi biarlah cara mudah, general. Jadi nombor 2, nilai tetap adalah pelaksanaan. Terima, mesti buat. Mesti ada pembuktian, mesti ada empiricalnya, mesti ada prosesnya. Mesti jangan sebut aku beriman. Buktikan kita itu beriman dengan melaksanakan proses-proses yang membuktikan kita beriman. Jadi ini proses perinom. Dia tak boleh cakap aku percaya. Tak boleh. Tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Maka uji itu macam mana caranya? Kita mendoakan kesenangan, datang kesusahan. Tentunya kita mendoakan kesihatan, datangnya kesakitan. Macam mana kita terima itu tadi? Jadi benda-benda inilah yang harus kita faham. Ujian itu akan sampai kepada kita atas apa yang kita lafazkan, apa yang kita terima. Maka ada pelaksanaan. Kalau kita terima untuk menjadi orang yang baik, maka
apakah pelaksanaan yang kita lakukan atas apa yang kita terima, iaitu kebaikan tu tadi. Itu nombor 2. Nombor 3, kesabaran. Nombor 3, kesabaran. Ya. Sebab tu apa yang kita laksanakan disuruh kita bersabar. Jadi inilah nilai yang ketiga dalam 7 nilai tetap untuk melengkapkan proses Pareto, pemikiran rasional. Macam tu sekali ya tuan-tuan, macam-macam nak fikir. Itu yang saya katakan, bukan sekadar bercakap, dia mesti ada aturan dia. Ketiga, kesabaran. Kita kena sabar. Apa yang kita buat tak ada hasil hari ini, sabar, berbetulkan lagi, perbaiki lagi, buat lagi. Sebab tu ditelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersabar sentiasa beroleh kemenangan sangat tinggi tempat darjatnya, kerana dia berada di tingkat yang ketiga. Kalau langit tu, sabar tu tingkatnya ketiga. Contohnya macam tu lah. Ya. Tingkat yang pertama, beriman. Dia datang muka bumi, dia beriman. Contohnya, terima dulu. Dia berjalan. Ya. Peringkat yang kedua, macam naik bukit lah, naik gunung. Yang atas sekali tingkat yang 7, tapi masuk tingkat yang kedua. Naik lagi peringkat ketiga, kesabaran. Kena sabar banyak-banyak. Apa yang kita hadapi, sabar. Kenapa saya katakan awal, kita ingat balik, berfikir dengan Al-Quran. Oh, tidak berlaku sesuatu itu sia-sia. Kan saya terangkan tadi, mesti ada hikmah dia, ada konsep dia. Inilah jalan dia. Ketiga, sabar. Selepas kesabaran cukup ke? Tidak, kan ada 7. Masuk yang keempat. Apa dia? Kehalusan. Macam mana tu? Orang yang melaksanakan pasti dia boleh menerima tugasan. Ya. Orang yang boleh menerima tugasan terima, belum tentu dia boleh melakukan apa yang dia terima. Tapi orang yang melaksanakan apa dia terima, dia pasti boleh menerima apa juga perkara. Cuma tak baliklah, kualiti tak kualiti tu kemudian ya. Jangan pergi ke situ ya, kita gitu kemudian. Kemudian orang yang sabar, pasti orangnya boleh menerima dan boleh melaksanakan tugasan, pasti. Jadi sabar dah bawa 2 nilai dalam diri dia. Orang yang bersabar ada 2 kualiti dia. Okay, kualiti Pareto ni tadi. Yang keempat, apa dia? Kehalusan. Jadi bayangkan, dah lah sabar, halus lagi kerjanya. Jadi kalau kita lihat orang yang halus kerjanya, pasti orang tu penyabar. Orang yang sabar belum tentu halus kerja dia. Nampak di sini tuan-tuan, indah aturan susunan yang Allah tunjukkan kepada kita. Dalam Al-Quran tu halus. Semua dalam soal akhlak kita pun dah ada dalam apa yang saya sampaikan ni tadi. Kenapa? Nak cerita tentang Imam Mahdi kan? Jadi kita nak jumpa dia, kenalah tahu akhlak kita macam mana. Maka inilah akhlak yang akan berada pada Imam Mahdi. Halus. Dia buat kerjanya halus sangat. Kalau kita jumpa orang-orang yang buat kerja halus-halus, kita kata, oi, macam mana dia buat sampai macam ni halus ya? Sabar sungguh orangnya. Itu baru kita sebut sabar. Tapi kalau orang kata sabar sungguh dia ni, macam-macam dia hadapi pun dia sabar je, belum tentu halus kerja dia. Nampak kat sini tuan-tuan perempuan? Maka darjat yang keempat, tingkat yang keempat itu milik kehalusan. Okay, dah dapat dah ni? Terima, penerimaan, pelaksanaan, kesabaran, dan yang keempat, kehalusan. Dah habis dah? Belum. Ada yang nombor 5, ada 3 lagi tak habis ni. Maka yang nombor 5, apa dia? Maka nombor 5 adalah ketelitian. Oh, macam tu sekali. Dah lah dia buat kerja, dah lah halus kerja dia. Subhanallah, teliti sungguh. Maka orang yang teliti pasti halus kerja dia, pasti sabar orangnya. Nampak di sini tuan-tuan perempuan, jika kita amalkan dalam hidup kita sebegini, apa yang kita buat, subhanallah, macam mana orang tengok hasil kita kerja kita, dia katakan ini ya Allah sabar, ini orang yang buat kerja ni, ini kategori orang yang sabar betul ni, ini orang yang halus kerja dia ni, ini orang yang memang teliti kerja dia. Nampak di situ tuan-tuan perempuan, automatically intellectual itu meningkat, automatically fine motor, automatically disiplin, semua terangkum dalam nilai ini tadi. Hebat tak hebat Al-Quran itu tuan-tuan dan perempuan? Luar biasa tak? Macam mana sifat Rasulullah itu menunjuk cara kepada kita, dan kita yang tak ambil. Alhamdulillah hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, memperhalusi macam mana kita buat halusi, macam mana nak buat teliti. Maka yang kelima,
ketelitian. Boleh faham? Bila dapat di sini ketelitian, apa lagi? Masuk yang keenam, iaitu ketenangan. Hari ketenangan tu tingkat yang keenam. Jadi di keenam, siapa yang ada ketenangan, maka dia membawa 5 nilai dalam diri dia. Dia ada nilai ketelitian, nilai kehalusan, nilai kesabaran, nilai pelaksanaan dan nilai penerimaan ada dalam diri dia. Cuba tuan-tuan tengok orang yang tenang macam mana keadaan dia. Marah dia macam mana pun dia senyum aja. Kita pun jadi risau dengan dia, kan? Cuba tengok orang yang cakap besar, tunjuk kan, dia tahulah cakap besar lah. Kalau di dalam bahasa disebut labun, sebut tak habis-habis. Dia yang paling tahu. Dan kita duduk pula sebelah orang tu, diam, dia berhati kita. Itu yang paling ngeri sekali. Kenapa? Dia tenang aja. Lepas tu dia katakan pepatah Melayu, jangan disangka air yang tenang itu tak ada buaya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu tu bahasa yang sangat indah, dengan pantun, sloka, gurindam dan sebagainya. Tapi hari ini dah dirosakkan dengan bahasa-bahasa selanga-selanga yang saya pun kadang tak faham. Saya menulis buku, saya seorang saintis, saya juga menulis nukilan-nukilan, saya menulis puisi-puisi gurindam supaya keindahan itu dapat dikekalkan dalam bentuk saintifik juga. Saya tak tinggal, bukan sains saja ya, saya juga melakar begitu banyak nukilan-nukilan dan sebagainya. Kenapa? Kerana itu adalah perinol. Okey, faham? Jadi yang keenam, ketenangan. Jadi apa yang ketujuh? Tuan-tuan dan puan-puan boleh teka tak yang ketujuh apa? Kita dah tahu. Yang dah ikut belajar dengan saya tahulah. Student-student saya tak payah jawab lah dalam hal ini tadi. Bertuan-tuan yang sedang menonton sekarang yang belum tahu apa itu alamologi, hari ini dah mula faham. Maka yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, nilai ataupun kualiti perinol adalah keikhlasan. Maka habislah. Maksudnya apa? Ikhlas. Segala-gala yang dia lakukan balik kepada nilai kosong. Ya Allah, tidak aku memiliki apa jua yang ada di hadapan mata, yang ada di kelingiku. Ya Allah, walau sebesar gunung itu engkau letakkan di hadapanku, lalu ia bersinar sebagaimana emas yang disinari dengan matahari, memancarkan hingga menggelapkan mata yang terang, tetap ianya tidak mempunyai nilai kepadaku. Ya Allah, hanya kembalikan diriku kepadamu ya Allah, dan terimaku dalam keadaan aku tidak memiliki apa-apa. Apa yang aku kerjakan ini ya Allah, atas aku meletakkan ihsanmu ya Allah, dan terimalah atas apa yang mampu ku kerjakan. Tidak daya upaya itu la haula wala quwwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datangnya daripadamu ya Allah, maka kuserahkanlah segala-galanya kepadamu ya Allah. Itu titik yang terakhir. Maka ikhlas merangkumi keseluruhan kualiti nilai yang ada di dalam proses perinol. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tak tersentuh ke? Tak rasa indah ke? Kita rasa nak marah lagi ke? Dengan pal masa bayu ni. Jadi saya pun tak boleh kata apa-apa, sebab saya dah infakkan apa yang ada, yang mampu saya lakukan ini lillahi ta'ala, atas jalan Allah. Jika inilah sebagai satu wadah yang akan menyelamatkan saya apabila sampai masanya nanti di hadapan Allah, alhamdulillah. Tapi saya masih takut. Saya masih takut lagi dengan keadaan saya, kemampuan saya, apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya usahakan. Adakah cukup bekalannya? Adakah cukup untuk saya sampai nanti kepada Allah? Maka tetap balik kepada nilainya adalah kosong. Saya tak bawa apa-apa balik. Saya tidak ada pakaian yang akan saya mampu bawa balik kalau saya mati sekalipun. Kain kapan itulah yang akan membalut saya. Itu pun jika saya memiliki seseorang untuk membalut saya dengan kain kapan. Kalau tidak, maka tidak ada apa-apalah saya bawa balik. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, balik kita kepada nilai ikhlas yang terakhir.
peringkat yang ketujuh. Sebab itu ikhlas duduknya di langit yang ketujuh. Maka kita ikhlaslah dengan apa yang kita miliki. Ikhlaskanlah dengan apa yang kita perolehi. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, keikhlasan itu bukan pada permulaan urusan kita. Ikhlas itu akhirnya setelah kita melalui 6 proses itu tadi. Sebab itu kalau ada sesiapa dia sebut kat kita, aku ikhlas sebenarnya, maka ikhlas tu tak jelas. Sebab ikhlas tidak ada siapa yang tahu. Tidak boleh dilafazkan kerana nilai dia kosong. Kita sebut saja aku ikhlas, maka itu terbatal. Ikhlas tidak ada nilai. Ikhlas itu kosong. Tidak wujud apa-apa pun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kata-kata daripada Masa Bayu untuk kita sama-sama renungkan. Kerana akhirnya nanti persoalan ini akan dipanjangkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kisah Imam Mahdi adalah kisah yang membawa diri kita kepada akhirnya sifat Rasulullah SAW. Adakah kita telah pun menerima? Adakah kita telah pun melaksanakan sifat itu? Adakah kita telah pun melalui proses ujian-ujian untuk kita meletakkan proses dalam perjalanan sifat itu tadi dengan kesabaran? Adakah kita telah memperhalusi setiap apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa juga perkara yang kita ketahui telah kita berhalusi atau tidak, supaya kita mendapat kekal dengan sifat Rasulullah yang 4 itu tadi yang saya katakan awal. Adakah kita telah pun membuat penelitian secara sepenuhnya atas apa yang kita yakini, iman yang kita imani, ilmu yang kita miliki, dah kita teliti atau tidak? Adakah telah kita tenangkan diri kita daripada gangguan-gangguan dunia yang sentiasa ingin menggapai kita, menarik kita, membawa kita ke haluan yang akan membinasakan jiwa kita, iman kita kepada Yang Maha Esa? Ataupun adakah telah pun kita ikhlaskan segala-gala daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita kepada Allah sahaja? Tidak ada siapa-siapa yang mampu membantu kita apabila sampai saatnya di mana hanya hubungan kita dengan Allah sajalah yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat menyelamatkan kita. Tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat membantu kita. Perlindungan kita balik kepada Allah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup dulu di sini. Dah terlalu panjang untuk saya berbicarakan tentang persoalan perino, pemikiran rasional. Kerana ini adalah satu perkara yang saya perlu meletakkan posisi kerana saya juga khawatir atas apa yang sedang saya lalui. Semoga dengan pencerahan ini dapatlah sama-sama kita berjalan, sama-sama kita bergandengan, sama-sama kita dapat bergelak ketawa dengan kebahagiaan menuju dan terus menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keselamatan. Salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan sesi yang lebih, dan jika ada sebarang kesilapan ataupun bahasa saya yang menyinggung mana-mana pihak, saya kembalikan nilai kosong. Sesungguhnya tiada apa-apa melainkan diri ini milik Allah dan hanya ingin saling berpesan-pesan kepada kebaikan, berpesan-pesan kepada kebenaran. Sampai kita bertemu lagi.